Pada bahagian pengenalan dan latar belakang, pengkaji telah menerangkan serba sedikit tentang konsep tradisi ilmu menurut Barat dan Islam. Secara umumnya, ilmu merupakan satu elemen penting dalam peradaban dunia. Ilmu juga merupakan suatu pengetahuan yang meliputi pengetahuan yang diperolehi oleh seseorang sama ada melalui proses pembelajaran atau pengalaman. Konsep ilmu yang berteraskan agama sewajarnya menjadi asas kepada falsafah pendidikan negara dan objektif utama dasar pendidikan ke arah melahirkan insan yang berilmu, bermoral dan berkeyakinan. Oleh itu, konsep tradisi ilmu dari segi Barat dan Islam adalah berbeza kerana masing-masing mempunyai matlamat yang tersendiri. Melalui kajian yang dijalankan iaitu persamaan dan perbezaan konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam, terdapat beberapa objektif yang hendak dicapai. Yang pertama ialah menjelaskan definisi konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam. Yang kedua pula ialah mengkaji persamaan antara konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam. Dan yang ketiga adalah mengkaji perbezaan antara konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam. Kajian dipilih memberi fokus kepada persamaan dan perbezaan antara konsep kebenaran tradisi ilmu Barat dan Islam. Selain itu, skop kajian juga bertumpu kepada faktor yang menyebabkan perbezaan antara kedua-dua tradisi ilmu tersebut. Kaedah pengumpulan data kualitatif dilakukan dengan menganalisis pendapat 4 orang tokoh terkemuka daripada Barat dan Timur, iaitu Syekh Muhammad Naqib Al-Attas, Ibn Rushdi, Aristotle dan Plato. Menurut Nisa Amir dalam kajiannya pada tahun 2019, agama Islam merupakan agama yang syumul dan menggalakkan sifat keterbukaan dalam melontarkan pendapat. Dalam menelusuri isu perbezaan perspektif dan idea, realiti hari ini membuktikan bahawa bukan sahaja budaya, malahan hujah yang disimpulkan dalam Islam dan Barat sangatlah berbeza. Ilmu sangat ditekankan dalam Islam kerana ia umpama senjata yang akan menjatuhkan musuh. Ideologi Barat pada masa kini menjadi duri dalam daging yang merosakkan pemikiran umat Islam. Tujuan umat Islam menggalakkan menuntut ilmu adalah demi kemaslahatan mereka daripada kejatuhan sesebuah tamadun seperti perebutan kuasa yang dialami oleh zaman Bani Abbasiyah. Justru itu, ilmu sangat penting untuk menjadi amalan yang membantu manusia di hari akhirat kelak. Di samping itu, menurut Nur Haswani dalam kajiannya pada tahun 2019, menuntut ilmu juga termasuk dalam lingkungan jihad di mana jihad boleh dilihat sebagai ibadah. Barat pula menuntut proses pencarian ilmu sekadar untuk meningkatkan ilmu pengetahuan di samping menambah keberkesanan dalam menjalankan urusan kehidupan seharian. Misalnya, segala gerak kerja menjadi mudah dalam suatu organisasi kerana pekerja yang terlibat sudah mahir dengan bidang yang diceburi. Selain daripada itu, menurut kajian lain mengatakan penerimaan ilmu adalah untuk menciptakan manusia yang sempurna dalam pelbagai urusan hidup serta berusaha mengatasi segala kesulitan mengenainya. Mereka berpendapat ilmu adalah satu aspek duniawi yang perlu diberikan tumpuan sepenuhnya. Kebanyakan ahli cendekiawan tidak mempunyai agama. Justru mereka hanya menjadikan ilmu sebagai panduan untuk menghasilkan sesuatu pemikiran sekaligus menjadikan mereka sebagai satu entiti atau bangsa yang lebih fokus ke arah pembangunan ini. Seterusnya, kaedah kajian yang digunakan ialah kaedah kajian kualitatif. Menurut Denzi dan Lincoln 1994, kajian kualitatif melibatkan kepelbagaian kaedah secara berfokus termasuk penggunaan pendekatan semula jadi untuk menyelidik sesuatu objektif dalam kajian. Oleh itu, pengkaji menggunakan pendekatan kajian kualitatif dalam menjalankan kajian dengan menggunakan sumber-sumber laman sesawang rasmi untuk mendapatkan teori. Kaedah kajian seterusnya iaitu kajian analisis dokumentasi. Kaedah analisis dokumentasi ialah kaedah pengumpulan data dengan menganalisis jenis-jenis yang berkaitan dengan tajuk kajian yang dijalankan. Tujuannya untuk mendapatkan bukti yang boleh menyokong dapatan kajian. Kaedah kajian ini juga dapat membantu memahami dengan lebih terperinci dan mendalam tentang objektif kajian yang ingin dicapai. Seterusnya adalah definisi konsep kebenaran tradisi ilmu Islam yang melibatkan dua tokoh iaitu Ibn Rushdi dan juga Syekh Al-Attas. Bagi pandangan Syekh Al-Attas, yang pertama pemikiran realistik. Pemikiran realistik ini dapat melihat menggunakan mata hati manusia. Yang kedua adalah pemikiran perseorangan. Pemikiran perseorangan ini melibatkan pemikiran yang berpandukan pengalaman seseorang. Seterusnya, pada pandangan Ibn Rushdi, yang pertama ilmu al-haq. Ilmu al-haq merupakan pengetahuan daripada Allah dan seluruh apa sahaja yang terwujud sesuai dengan hakikat sebenar. Yang kedua, Alvarez, iaitu klasifikasi ilmu, dunia dan akhirat berdasarkan tujuan syariat. Ini saya akan menjelaskan berkenaan definisi konsep kebenaran tradisi ilmu Barat menurut perspektif tokoh-tokoh Barat seperti Plato dan Aristotle.
Seperti yang kita tahu, Plato adalah ahli falsafah Yunani yang menjadi pencetus nyata kepada epistemologi, dan Aristoteles pula merupakan murid kepada Plato. Menurut ahli falsafah Yunani, Plato dan juga Aristoteles, mereka mendefinisikan konsep kebenaran tradisi ilmu barat berkenaan pemikiran. Pemikiran telah didefinisikan sebagai rangkaian idea yang berasosiasi. Aktiviti berfikir merupakan satu daya usaha di organisasi, pengalaman dan tingkah laku yang dilakukan secara sengaja. Mereka juga menjelaskan tradisi ilmu barat tersebut kepada 4 kaedah pemikiran. Yang pertama adalah kaedah pemikiran logik, kaedah pemikiran saintifik, kaedah pemikiran kreatif dan juga kaedah pemikiran literal. Pemikiran secara logik ialah cara manusia melihat sesuatu untuk mengenal pasti apa yang salah dan apa yang betul mengikut logiknya. Logik adalah tentang sesuatu perkara dari segi akal manusia semata-mata, dan logik berdasarkan realiti alam sebenar. Pemikiran logik ini amat berguna apabila manusia hendak mencari sebab dan akibat tentang suatu perkara atau peristiwa. Seterusnya adalah pemikiran secara saintifik. Pemikiran secara saintifik adalah satu proses berfikir yang bermula daripada pengalaman deria atau panca indera untuk mendapat kebenaran dan pengetahuan. Pemikiran saintifik berasaskan prinsip rasional dan logik, kerana sesuatu yang tidak rasional dan tidak logik dianggap sebagai tidak saintifik. Pemikiran saintifik ini juga memerlukan bukti yang secukupnya sebelum suatu idea itu diterima. Selain itu, pemikiran kreatif. Pemikiran kreatif bermula dengan pemikiran saintifik, kerana berfikir secara saintifik mahu membentuk sesuatu yang baru dan berjaya menyelesaikan masalah-masalah manusia. Pemikiran kreatif ini lebih kepada kemampuan menghasilkan idea-idea baru dan tanggapan baru. Idea yang dihasilkan itu bukanlah seperti idea yang biasa, malah kadang-kadang kelihatan tidak logik. Akhir sekali adalah pemikiran literal. Pemikiran literal merupakan satu daripada cabang pemikiran kreatif. Pemikiran literal atau nama lainnya pemikiran selari ini mengemukakan idea-idea yang seiringan dan bergandingan antara satu sama lain. Idea-idea yang diketengahkan tidak ada percanggahan, pertentangan, pertikaian dan pertimbangan betul atau salah. Seterusnya, persamaan konsep tradisi ilmu Islam dan Barat. Terdapat 3 persamaan antaranya ialah yang pertama, teori nativism ialah teori yang menyatakan bahawa manusia dilahirkan dengan pengetahuan dan juga kemahiran yang tertentu yang sudah ada dalam dah manusia sejak lahir dan memiliki sifat pembawaan. Selain itu, teori imperialism pula menyatakan bahawa perkembangan anak dipengaruhi oleh pendidikan dan juga pengalaman di lingkungannya seperti keluarga, sekolah dan juga masyarakat. Akhir sekali, teori kompetensi iaitu faktor persekitaran dalam proses perkembangan tingkah laku seseorang. Teori ini menyatakan bahawa seorang anak mempunyai hak untuk memilih apa yang baik untuk dirinya sendiri. Okey, baiklah. Seterusnya adalah persamaan konsep kebenaran tradisi ilmu Islam antara dua tokoh iaitu Ibn Rushdi dan juga Syed Al-Atas. Dari sudut pandangan Syed Al-Atas, yang pertama adalah upacara agama. Upacara agama penting seperti doa dan tidak melibatkan apa yang bersifatkan keupayaan. Yang kedua adalah akal kuli. Akal kuli merupakan segala hal yang difahami adalah sebagai munasabah pada akal dan juga kefahaman. Dan seterusnya pada pandangan Ibn Rushdi, yang pertama adalah objek dan metafizik. Objek dan metafizik ini berpandukan pemikiran manusia yang mempunyai keupayaan dalam ilmu pengetahuan. Dan yang kedua, pemahaman liberal rasional iaitu pemikiran yang bebas. Seterusnya, kita akan melihat pada persamaan falsafah pendidikan barat dan falsafah pendidikan Islam. Yang pertama dari segi disiplin. Falsafah pendidikan Islam mengatakan bahawa pendidikan moral yang dikehendaki Islam bukanlah semata-mata dengan mempelajari dan mengetahui mengenai moral. Falsafah pendidikan pula menguraikan tugas utama dalam proses pendidikan ialah mendisiplinkan mental dan jiwa pelajar di samping mengembangkan potensi menakut. Yang kedua ialah peranan sekolah. Falsafah pendidikan barat mengatakan bahawa pendidikan di sekolah merupakan sebahagian kehidupan harian pelajar. Maka sekolah bukan sahaja tempat untuk memperolehi ilmu pengetahuan, tetapi juga sesuatu tempat untuk pelajar bekerja dan hidup secara bermasyarakat. Falsafah pendidikan Islam pula menjadikan sekolah sebagai satu tempat untuk menjaga dan memelihara pembesaran tubuh badan dan pertumbuhan bakat manusia dengan rapi supaya dapat melahirkan orang yang berilmu, baik tingkah laku dan juga dapat mengekalkan nilai-nilai budaya di kalangan masyarakat. Yang ketiga adalah pengajaran melalui pengalaman. Falsafah pendidikan Islam adalah untuk menyiapkan generasi muda untuk memegang peranan-peranan tertentu dalam masyarakat pada masa yang akan datang. Falsafah pendidikan barat menerangkan bahawa
Pengalaman sebenarnya ialah hasil interaksi manusia dengan elemen-elemen dalam alam persekitaran dan juga alam sosial, di mana pengalaman individu merupakan tempat utama dalam proses interaksi tersebut. Yang keempat pula adalah peranan seorang guru. Falsafah pendidikan barat mengatakan guru memainkan peranan utama dalam proses pendidikan. Mulianya untuk membantu pelajar memperoleh keperluan dan kualiti kehidupan orang dewasa. Hal ini supaya agar mereka berjaya hidup dalam masyarakat secara terus-menerus. Falsafah pendidikan Islam menerangkan selain guru terdapat setengah orang yang berperanan sebagai guru, contohnya ulama-ulama dan tokoh-tokoh Islam yang memainkan peranan sebagai seorang guru. Walaupun terdapat beberapa persamaan antara konsep kebenaran yang digunakan dalam tradisi ilmu Islam dan Barat, terdapat juga beberapa perbezaan antara kedua-dua aspek tersebut. Dari perspektif ilmu Islam, ia lebih menekankan aspek metafizik tetapi ia tidak mengabaikan dimensi fizikal dan konsep Tuhan yang dikenali sebagai konsep geosentris yang merupakan konsep yang tertinggi. Wahyu membentuk asas filsafat pendidikan Islam. Hadis dan Al-Quran merupakan sebagai sumber asas Tuhan. Seterusnya, idea ilmu Islam menggabungkan agama dan ilmu pengetahuan. Seterusnya, mari kita lihat perbezaan konsep kebenaran tradisi ilmu Barat. Tradisi ilmu Barat menggunakan konsep anthropocentris, iaitu proses pendidikan yang tidak terkait dengan Tuhan. Selain itu, tradisi ilmu Barat juga menggunakan asas pemikiran yang dihasilkan oleh manusia dan disiplin mental. Tambahan pula, tradisi ilmu Barat memisahkan antara ilmu pengetahuan dan juga agama berbanding dengan tradisi ilmu Islam. Seterusnya, perbezaan konsep tradisi ilmu Islam menurut pandangan daripada Ibn Rushd dan Syekh Al-Atas. Pandangan Syekh Al-Atas mengenai tradisi ilmu Islam iaitu persekitaran ideologi yang tidak terkait dengan sejarah maupun perjalanan penemuan sains. Tradisi ilmu Islam juga menggunakan asas wahyu. Wahyu tanzil merancangkan unsur-unsur utama pandangan alam yang mengenainya berdasarkan keyakinan. Wahyu tidak bercanggah dengan upaya akal dan juga mampu menerima kebenaran yang terdapat pada wahyu. Pandangan daripada Ibn Rushd pula, beliau sangat menitik beratkan tentang pelbagai aspek untuk mempertahankan kesahihan dan kepentingan ilmu falsafah dalam konteks Islam. Dari sudut lain, Ibn Rushd menyatakan bahawa filsafat tidak bertentangan dengan agama dalam kitabnya yang menyatakan bahawa matlamat filsafat adalah untuk mencapai makrifat atau keyakinan yang teguh kepada Allah SWT melalui pemikiran tentang perkara yang wujud. Kita lihat pula kepada perbezaan antara falsafah pendidikan Islam dengan falsafah pendidikan Barat. Falsafah pendidikan Islam mempunyai sumbernya yang khusus, iaitu Al-Quran, Al-Sunnah. Falsafah pendidikan umum pula bersumberkan penyelidikan manusia dan pengalaman manusia semata-mata. Falsafah pendidikan Barat tidak dapat memberikan panduan yang sempurna kepada seluruh manusia. Falsafah pendidikan Islam lebih menyeluruh yang bertujuan untuk melahirkan insan yang mulia dan mampu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Falsafah pendidikan Islam menekankan kepada aspek kehidupan bermasyarakat dan kepercayaan kepada agama. Sebaliknya, falsafah pendidikan Barat lebih menekankan kepada kebebasan individu dan materialistik. Kesimpulannya, apa yang dapat kami simpulkan adalah budaya dan ilmu saling berhubungan antara satu sama lain. Hubungan tersebut difahami melalui saling kebergantungan secara timbal-balik antara budaya dan ilmu. Ilmu menghasilkan budaya dan budaya yang dihasilkan membangun keilmuan. Seterusnya, tamadun Barat mengesahkan agama dalam kehidupan merangkumi aspek kebudayaan dan keilmuan. Manakala tamadun Islam begitu mengutamakan agama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dalam kebudayaan dan keilmuan.